الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Kedudukan iblis. Iblis bukan daripada kalangan malaikat, sebaliknya dalam kalangan jin yang telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا." Maksudnya, dan ingatkanlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim terganti yang mereka pilih itu. Jadi kedudukan iblis. Apakah perbezaan antara iblis dengan syaitan? Ada beza tak? Iblis, syaitan, jin. Sebahagian pendapat ni maknanya pendapat ulama, maknanya sama sahaja. Iblis dengan jin. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bezakan antara iblis dengan jin dan juga syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah Ta'ala bezakan syaitan dan juga jin. Dan juga iblis. Kalau kita tengok di dalam ayat-ayat Al-Quran, iblis adalah bapa kepada syaitan. Bapa kepada syaitan. Dan dia juga sebahagian daripada jin. Sebab tu dalam ayat ini kata illa iblis kana minal jin. Iblis itu juga adalah daripada kalangan jin. Cuma bila disebut jin, jin ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi kalau sebut syaitan, iblis, semuanya kafir. Kalau disebut syaitan, iblis, semuanya kafir. Jadi kita tengok dalam perbahasan ulama, kalimah iblis. Kalimah tu iblis lughatan mushtaq dia kata minal iblas. Maknanya iblis itu mushtaq diambil daripada perkataan iblas. Al-iblasu ay al-ib'ad. Maknanya iblis itu maknanya jauh. Apa maksud jauh di sini? Al-ib'adu anil khairi, jauh daripada kebaikan. Kalau orang berperangai, perwatakan iblis ataupun perangai iblis ini, dia jauh daripada kebaikan. Au al-ya'su, iblis juga dengan makna diambil daripada perkataan al-ya'su min rahmatillah. Maksudnya berputus asa daripada rahmat Allah. Al-ya'su min rahmatillah. Kalau kita ada sifat macam tu ataupun sikap macam tu, salah satu sifat iblis itu ada dalam diri kita. Maknanya putus asa daripada rahmat Allah. Mungkin doa kita banyak kali, doa punya doa, munajat pun munajat, Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita, kita pun putus asa daripada rahmat Allah. Itu salah satu daripada sifat iblis. Iblis ini juga, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dia adalah merupakan huwa awwalu man asallaha subhanahu. Iblis adalah merupakan individu makhluk yang pertama yang menderhaki Allah. Sebelum berlakunya derhaka yang dilakukan oleh iblis itu kepada Allah Ta'ala, maka tak ada orang derhaka kepada Allah. Tak ada makhluk yang lawan Allah Ta'ala.
Iblis maknanya makhluk yang pertama yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut syaitan, syaitan anak cucu dia. Syaitan juga dengan makna ba'uda. Sebab tu kalau kita belajar dalam saraf, syaitan tasyaitana rajulu. Apa makna tasyaitana rajulu? Pelajar kitab. Tasyaitana rajulu apa makna? Telah menjadi syaitanlah oleh seseorang. Maknanya telah menjadi syaitan, dia telah menjauhkan diri daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Telah berperangai syaitan, maknanya perangai yang melakukan sesuatu tindakan yang menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Macam kita duduk mengaji ni kan, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, bersalawat, itu mengundang rahmat. Perbuatan-perbuatan iblis dan juga syaitan ini semua perbuatan tindakan yang dapat menjauhkan mereka daripada rahmat Allah. Kalau kita tengok di dalam ayat ini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami telah berkata. Siapa kami di sini? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata bagi siapa? Bagi malaikat. Usjudu li Adam. Hendaklah kamu semua sujud bagi Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadatan, iqraman wa ta'ziman. Jadi ulama-ulama tafsir menyebut iqraman wa ta'ziman. Sujud sebagai tanda penghormatan. Tanda hormat, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah ini hanyalah tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sujud, fasajadu illa iblis. Malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Lalu Allah Ta'ala kata kana minal jin. Iblis itu daripada jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan dia telah melakukan fasik daripada perintah Tuhannya. Apa perintah Tuhannya? Tuhan iblis. Menunjukkan Allah menyebut di dalam Al-Quran bahawa Allah bukan Tuhan manusia sahaja. Termasuklah Tuhan kepada iblis. Allah, dia bukan Tuhan kepada manusia sahaja, termasuklah Tuhan kepada iblis. Bukan sahaja Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada iblis, Tuhan kepada alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada alam. Dah berulang kali kita sebut apakah makna alam. Alam ini maknanya ma siwallah. Sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, semua dipanggil alam. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan manusia, Tuhan iblis, Tuhan syaitan, Tuhan jin, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan serangga, Tuhan tumbuhan. Tuhan kepada alam. Dia fasik maknanya enggan tunduk kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu disebut sebagai orang yang golongan yang fasik. Apa makna fasik? Maknanya golongan ataupun orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iblis ini Allah Taala kata dia derhaka terhadap suruhan Tuhan, yakni suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala tanya kita, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya. Adakah kamu nak menjadikan akannya dan zuriat-zuriatnya sebagai pemimpin untuk diikuti, untuk dipatuhi? Kita nak jadi iblis ni sebagai ketua kita ke? Sedangkan dia sendiri derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh sujud, dia tak nak sujud, dia lawan. Adakah kamu nak jadikan dia, yakni iblis, dan juga keturunan-keturunan dia? Tadi kita sebut keturunan iblis apa dia? Adalah syaitan. Iblis itu bapak dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran lebih kurang 11 tempat cerita iblis. Ada 11 tempat dalam Quran. Bila sebut iblis, Allah Ta'ala akan kaitkan apakah salah, apakah kesalahan, apakah dosanya, apakah bentuk maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini cukup jelas apabila iblis ni dilawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya. Adakah kamu nak menjadikan akannya iblis dan juga keturunan-keturunannya sebagai pemimpin untuk diikuti? Min duni, selain daripada aku. Jadi Allah Ta'ala tanya, nak ikut aku kan nak ikut iblis?
Wahum lakum adu. Mereka itu bagi kamu adalah musuh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhidhuhu aduwa." Hendaklah kamu menjadikan iblis sebagai musuh. Jangan buat kawan. Iblis ni kita kena buat musuh. Dan kena anggap musuh. Bila kita kena buat dia musuh, anggap dia musuh, jadi kita berhadapan dengan musuh macam mana? Tak sama berlainan keadaan kita berhadapan dengan kawan kita. Maknanya bila kita nak berhadapan dengan iblis ni, dia suruh apa? Banyak ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hadis yang lepas kita kena banyak baca bismillah. Setiap perkara, setiap perbuatan didahulukan dengan bismillah. Kerana apa? Dapat menjauhkan diri kita daripada gangguan syaitan, jin dan juga iblis. Dan yang kedua, kelebihan fadilat baca bismillah ini, kerja buat yang kita akan lakukan, dia di sana akan memperolehi keberkatan di sisi Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, kullu zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa abtar wa ajzam. Setiap perbuatan yang tidak didahulukan dengan bismillah, maka perbuatan itu akan jadi cacat, tak sempurna, tak lengkap. Jadi sebab itu dianjurkan oleh Nabi SAW, setiap kerja buat kita dahulukan dengan membaca bismillah. Lalu Allah Ta'ala sebut di hujung ayat ini, bi'sadil zalimin badala. Seburuk-buruk bagi orang yang zalim itu sebagai ganti. Maknanya buruk sungguh perangai orang yang menjadikan iblis sebagai ketua dia, sebagai pemimpin, sebagai wali. Sedangkan Allah Ta'ala kata, jadikanlah Allah sebagai wali kamu. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah lah wali kamu, kata Allah. Bila Allah Ta'ala wali dengan makna apa? Pemimpin, penguasa, pelindung. Itu makna wali. Bila Allah sebagai wali kita, yakni sebagai wali orang beriman, Allah akan mengeluarkan orang yang beriman daripada kesesatan, daripada kegelapan kepada petunjuk. Itu pentingnya kita letakkan Allah sebagai wali kita. Jadi macam mana kita nak jadikan Allah Ta'ala sebagai wali? Patuh apa yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang. Itulah maknanya ciri dan juga sifat orang yang berwalikan Allah. Sebaliknya, sifat ataupun ciri orang yang berwalikan iblis syaitan ini, segala arahan, perintah, dorongan, ajakan, bisikan syaitan iblis ni dia ikut. Itu dia telah melantik iblis jadi wali dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah tidak kamu mengetahui ada di kalangan manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Sebab apa Allah Ta'ala kata manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Segala dorongan hawa nafsu dia ikut. Begitu juga kalau kita mengikut dorongan syaitan, kita telah menjadikan syaitan sebagai Tuhan, iblis sebagai Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Iblis diciptakan daripada api, manakala malaikat daripada cahaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam penciptaan jin di atas. Tabiat iblis pula bukan tabiat malaikat. Malaikat disifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang kuat, tegas dan tidak pernah melakukan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka dan bahan-bahan bakarannya, manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak berderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Malaikat juga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak pernah menunjukkan sifat takabur dan tidak jemu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sikap takabur. Takabur ni sombong, besar diri. Yang ada takabur, sombong, besar diri ni siapa? Kita.
Malaikat suka bertasbih. Jadi yang tak suka bertasbih ni orang, manusia. Sebab apa? Dia diganggu, ditarik, dilalaikan oleh godaan jin dan juga syaitan. Jadi kita ni sebab apa? Di antara hikmah, diwajibkan kita berpuasa pada setiap tahun. Sebab di antaranya, kalau kita baca di dalam kitab Hikmatut Tashri', hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum supaya manusia melakukannya. Sembahyang dia ada hikmahnya, puasa, zakat, haji dan semua hukum dia ada hikmahnya. Di antara hikmatut tashri', hikmah penurunan hukum terhadap tentang puasa ini, sebulan tu nak bagi didik diri manusia, nak bagi jadi sifat malaikat. Sebelum ni kita sifat perangai sifat jin, syaitan, binatang dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala nak sekurang-kurangnya sebulan dalam setahun berperangai sebagaimana perangai malaikat. Bulan puasa tak makan, malaikat tak makan. Bulan puasa ni kita tak bersembang merapu, malaikat pun tak buat begitu. Bulan puasa banyak ibadat, itu perangai malaikat juga buat ibadat. Kuat ibadat, qiyamul lail, baca Quran, bertasbih, itu memang perangai malaikat. Jadi nak sebulan tu kita asuh didik diri kita, kalau tak dapat setahun, dididik selama sebulan untuk diteruskan 11 bulan yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa sahaja yang diperintahkan kepada mereka, tak ada bangkang langsung, tak petikai langsung. Jadi maknanya itu sebahagian daripada sifat malaikat. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Maksudnya, dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah itu, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya, dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Dan baginya lah apa yang ada di langit dan juga bumi. Maknanya baginya nya itu siapa? Kembali kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi semua milik Allah. Dan juga malaikat yang berada di sisinya tidak takabur, tidak besar diri, tidak sombong an ibadatihi, daripada beribadat kepadanya. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, kalau orang tak beribadat, tak sembahyang sebagai contoh, sembahyang, puasa, zakat, haji, maka orang yang takabur. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak besar diri daripada beribadah. Maknanya orang yang tak besar diri, dia akan tunduk segala apa yang diperintahkan. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tak tunduk, maka orang yang takabur, tak nak beribadat kepada Allah, tak nak mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sifat iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala kata aba wastakbara, enggan, takabur. Sebab apa? Sebab tak nak sujud, tak nak sujud kepada Nabi Adam AS dengan perintah dan arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi malaikat tu dia tak begitu, dia tidak takabur, sombong daripada beribadat kepada Allah. Dan wala yastahsirun, tak penat. Itu yang kita sebut hari tu, kalau yang rokok lama sampai kiamat, sujud lama sampai kiamat, tak penat-penat. Kalau kita pun beberapa minit saja penat, letih, rasa nak pitam kan, rasa jemu. Jadi sifat-sifat itu semua tak ada kepada malaikat. Siang malam mereka sentiasa bertasbih, tanpa henti-henti, maknanya tanpa jemu-jemu. Okey, terus sebaliknya iblis merupakan makhluk yang sombong dan takabur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya, dan ialah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Kesimpulan, malaikat merupakan makhluk Allah yang mulia dan selalu mendoakan kebaikan untuk orang yang beriman dengan kebaikan. Oleh kerana itu, setiap orang yang beriman hendaklah mengasihi malaikat tanpa membezakan antara mereka, kerana mereka semuanya adalah hamba Allah yang sangat setia dan mulia.
Mereka tekun melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Tidak ada hujah untuk membezakan antara mereka dari segi kasih sayang. Orang yang membezakan dia adalah orang yang sesat, sama seperti golongan Yahudi yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya, yakni yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa memusuhi Allah, yakni dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan disiksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Okey, secara kesimpulan di dalam maksud dan juga makna beriman kepada malaikat di sini, bukan saja kita beriman, kita kena melahirkan kasih sayang kepada malaikat. Di antara sebabnya malaikat tolong doa untuk kita dan untuk orang yang beriman seluruhnya. Dan yang kedua, kita tidak, oleh kerana malaikat, jawatan malaikat, kedudukan malaikat itu adalah lantikan daripada Allah. Sebagaimana Rasul jugalah. Rasul-Rasul dilantik oleh Allah Ta'ala. Jadi bab beriman kepada Rasul dan telah kita bincangkan sebelum ini, tak boleh kita membeza-bezakan di antara Rasul. Contohnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan umat Nabi Muhammad. Jadi kita kena terima Nabi Muhammad SAW sahaja, dengan menolak, mengenepikan, tidak beriman kepada Nabi-Nabi yang lain. Tak boleh. Sebab la nufarriqu baina ahadin minhum. Begitu juga bila kita beriman kepada malaikat. Jangan kita buat perangai macam Yahudi. Orang Yahudi, dia terima semua malaikat kecuali malaikat Jibril. Alasannya apa? Kerana malaikat Jibril adalah bawa wahyu. Sebahagian daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, wahyu yang mengajak dan menyuruh orang berperang. Diingat maknanya, malaikat Jibril daripada diri dia sendirilah yang mencetuskan peperangan, yang memerintahkan, yang menggalakkan peperangan. Sedangkan peperangan itu sendiri adalah arahan dan perintah daripada Allah, bukan daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mendatangkan wahyu sahaja. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Siapa yang mewajibkan? Adakah malaikat Jibril? Adakah Nabi sendiri? Tak. Yang mewajibkan berperang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Siapa yang wajibkan puasa? Adakah Nabi sendiri tanpa arahan Allah ataupun malaikat Jibril? Allah Ta'ala. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas. Hukum apa ni? Adakah hukum itu datang daripada malaikat sendiri tanpa arahan daripada Allah? Tak. Sebaliknya semua datang daripada Allah. Begitu juga beriman kepada malaikat ini tanpa membezakan mana-mana malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita imani. Okey, terus. Bab ke-9, beriman dengan kitab. Pendahuluan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada manusia menerusi para rasulnya yang juga dilantik dalam kalangan manusia. Kitab tersebut berfungsi sebagai petunjuk jalan dan formula untuk membolehkan manusia menjalani kehidupan selaras dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bukan mengikut kehendak hawa nafsu mereka yang tidak mendatangkan kemanfaatan di dunia dan juga di akhirat. Ini selaras dengan tugas manusia di muka bumi sebagai pengibarah bumi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran telah dinaskahkan dengan Al-Quran dan kesemua kitab-kitab itu juga telah mengalami berbagai-bagai pindaan dan juga perubahan yang dilakukan oleh para penganutnya sendiri sehingga hilangnya kemudiannya sama sekali. Kitab Al-Quran bukan sahaja merupakan kitab terakhir, bahkan juga merupakan mukjizat agung dalam Islam. Ia diturunkan untuk diamalkan isi kandungannya dan bukan untuk dibaca sahaja, baik di dalam salat maupun di luar salat. Berinteraksi dengan Al-Quran bukan sahaja dari segi beriman dan membacanya setiap masa, bahkan yang lebih utama daripada itu ialah mentadabbur dan melaksanakan segala ajarannya. Jika tidak Al-Quran, hanya tinggal Al-Quran sahaja,
dibaca tetapi tidak diamalkan isi kandungannya. Maksud beriman kepada kitab, yang pertamanya kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Bila kitab itu diturun daripada langit, dipanggil kitab samawi. Sama ni apa dia? Langit, diturunkan daripada langit. Berapa buah kitab? 4 kitab selain daripada suhuf kan? Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf ini hilayan risalah yang tidak lengkap untuk dijadikan kitab. Itu banyak dalam suhuf ini, maknanya ayat-ayat yang berbentuk nasihat, bimbingan. Dia tidak banyak berkaitan hukum hakam sebagaimana yang disebut Alkitab, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Okey, sebab apa perlunya kitab? Bila Allah Subhanahu wa taala suruh beriman kepada rukun iman, kepada malaikat, kepada rasul, kepada hari kiamat dan sebagainya, dan nak suruh orang masuk syurga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan perintahkan supaya takut kepada neraka, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Okey, suruh masuk syurga, menjauhkan diri daripada neraka. Bagaimana panduan? Bagaimana jalan? Bagaimana kaedah untuk bawa manusia pergi menuju Allah? Hasilnya dapat masuk syurga dan menjauhkan diri daripada ciri-ciri perbuatan-perbuatan amalan-amalan neraka. Mesti ada panduan, mesti ada buku. Buku itulah yang disebut sebagai Quran. Buku itulah yang disebut sebagai Quran. Jadi kita nak tahu jalan masuk syurga macam mana? Allah Ta'ala suruh masuk syurga, jauhkan diri daripada neraka. Macam mana? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Jalanku, jalan Nabi, jalan macam mana? Jalan yang diturunkan dalam Al-Quran. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Maknanya agama Islam satu celupan, satu acuan daripada Allah. Acuan tu mari daripada mana? Quran lah. Sebagai pedoman, sebagai ikutan, sebagai petunjuk. Sebab itu kena sayang Quran, bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala terlalu banyak sebagaimana yang selalu kita sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, sekali-kali kalau kamu tak boleh nak hitung. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, Quran itu sendiri. Nabi SAW menjadi pedoman, panduan dia. Dia berhujah melalui Quran. Berdebat dengan orang kafir pun Quran. Hebat Quran ni tuan-tuan. Kena sayangi Quran, cintai Quran. Damping, ikatkan diri kita dengan Quran. Bersyukur kepada Allah kerana menurunkan Al-Quran. Bukan bila tengok Quran kita jadi takut. Nak terikat dengan Quran. Jadi sebab di antara kitab itu diturunkan, perkara yang besar menjadi panduan. Begitu juga bukan kepada umat Nabi Muhammad, bahkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Hasil daripada tak faham Quran lah, berbagai-bagai tindakan, pemikiran dan ucapan yang bercanggah dengan Quran. Kerana manusia walaupun mengaku agama Islam tapi tak faham Al-Quran. Baru-baru ni ada satu pemimpin, penceramah daripada salah satu daripada parti politik berceramah. Dia kata kita tak perlu mempertahankan Allah kerana Allah Maha Qawi, kuat. Tuan-tuan dia tengok dalam YouTube, dalam Facebook. Tak perlu mempertahankan Islam. Islam agama Allah. Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Bahasa apa kita nak cakap? Kalau cakap lebih memang keluar ayat kesat lah. Kalau kita cakap lebih, kita akan keluar ayat yang kesat terhadap sikap perangai tolol macam ni. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Allah Ta'ala suruh tolong agama dia, tolong agama Islam. Wa la yansurunallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah Ta'ala Maha Qawi lagi Maha bijaksana. Jadi ayat Quran cukup banyak suruh mempertahankan agama Islam, bela agama Islam. Walaupun agama Islam adalah agama Allah. Sebab kita hamba. Hamba kena laksanakan. Memang kita tahu Allah Ta'ala boleh sebut kun fayakun, Islam tu menang, berjaya. Orang kafir semua mati, sebut kun fayakun je boleh. Tetapi apa usaha kita sebagai hamba?
Macam mana Nabi bersusah payah berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah. Adakah Nabi tak faham Quran? Tak perlu mempertahankan Islam? Tak perlu mempertahankan Allah? Orang hina Allah, Nabi suruh pancung. Adakah dia individu ini lebih faham daripada Nabi tentang agama Islam? Dia lebih faham ataupun Nabi lebih faham? Orang hina Allah Ta'ala, Nabi suruh pancung, suruh serang. Banyak kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab menghina Allah. Maknanya kalau kita faham baca Quran, bukan baca saja, dan kita faham Quran dan juga di dalam hadis suruh mempertahankan Allah, mempertahankan agama Islam. Walaupun agama Islam itu agama Allah, dia suruh umat ni jaga. Memang semua milik Allah Ta'ala. Apa milik kita? Contohnya kita ada kenderaan. Kenderaan tu siapa bagi? Allah. Jadi Allah Ta'ala jaga kenderaan kita tu. Ada angin, tak ada angin, ada minyak, tak ada minyak, bawa je kan. Tayar pancat pun bawa je. Sebab Allah Ta'ala jaga. Sebab kan Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Rumah kita pun Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah Ta'ala yang jaga. Macam mana? Rumah kita, kenderaan kita, wang ringgit, makan minum, semua Allah Ta'ala punya. Tak ada satu pun yang kita punya. Jadi suruh Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala hamba kan, kita hamba. Sekarang ni isunya, soalannya, siapa hamba? Allah ke kita? Kalau kita kena jaga Islam kerana perintah Allah Ta'ala. Banyaklah kalau nak sebut ayat suruh jaga Islam ni. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala lantikkan, bagi tahu kepada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah. Tujuan apa? Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan menguruskan dunia ini dengan agama. Kalau tidak, Allah Ta'ala kata kun fayakun, Islam menang seluruh dunia. Tak adalah orang kafir, Yahudi, orang musuh Islam ni, munafik, tak adalah. Allah Ta'ala sebut kun fayakun, menang semua, orang Islam berjaya melaksanakan syariat Islam. Tetapi dia letakkan atas bau orang Islam untuk melaksanakan syariat Islam, dan disuruh mempertahankan Allah, mempertahankan agama Islam. Tak faham Quran betul lah. Tak perlu jaga Allah, Allah Ta'ala qawi, kuat. Tak perlu nak jaga Islam, Allah Ta'ala jaga. La ilaha illallah. Dalam maqasid syariah dia ada 5 yang selalu. Demo pun ceramah juga sebut benda yang sama. Hifzuddin, jaga agama. Kalau tidak, mari mana maqasid syariah ni? Maqasid itu datang daripada Quran, datang daripada hadis. Di antaranya Hifzuddin, jaga agama. Bagaimana cara nak jaga agama Allah Ta'ala? Sebab tu orang murtad tak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Itu cara jaga agama. Di antara cara jaga agama, tak ada orang boleh hina Islam. Murtad daripada agama Islam tak boleh. Hina mesti diambil tindakan. Jaga akal pula, dilarang minum arak. Minum, makan ataupun melakukan sesuatu perkara yang dapat merosak pemikiran. Jaga harta, tu tak boleh mencuri. Kalau orang mencuri kena potong tangan. Jaga zina, tak boleh berzina. Berzina kena sebat. Semua ada dalam Quran, dalam hadis. Banyak kali dia orang ulang, bukan seorang, banyak orang mempunyai fikiran yang macam ini. Allah Ta'ala tak perlu jaga, Islam tak perlu jaga. Macam mana dia orang faham? Dulu di dalam mentafsirkan Inna dina indallahil Islam, di dalam mentafsirkan Hifzuddin, kewajipan tanggungjawab pemerintah hifz, di antaranya termasuk di dalam maqasid syariah, Hifzuddin, jaga agama. Jaga agama ni kata dia kena jaga semua agama. Agama Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Ayapin, Rasul Kahar, baru ni apa, ajaran Sihak, kena jaga semua. Itu maksud Hifzuddin. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, al-Islamu, khabar kepada inna. Inna dina, ad-din isim kepada inna, khabar kepada inna mana? Al-Islamu. Dia buat mari
Pertamanya khabar, yang keduanya dia buat mari lafaz ma'rifah pula. Al-Islamu, khusus bagi agama Islam. Hak lain pandai-pandai sendiri. Takkan nak jaga, kita orang Islam nak jaga ajaran sesat. Bengonglah. Kita nak jaga Yahudi. Orang tu sendiri yang menjaga. Adapun kita kena jaga agama Islam. Macam mana baca Quran ni? Mudah-mudahan macam ni tak boleh nak faham. Sebab tu saya selalu tekankan dalam masalah akidah, tengok Quran hadis. Di dalam masalah apa pun rujakkan kita Quran hadis. Sebab tu kita beriman kepada kitab ni sangat penting. Bukan saja percaya Quran itu daripada Allah. Bukan yang tu je. Semua orang tahu Quran itu daripada Allah. Tetapi apakah maksud Quran itu daripada Allah? Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Memelihara hukum ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di antara kepentingan beriman kepada Quran ini menjadi panduan, menjadi ikutan, bukan sahaja dibaca. Okey, terus. Maksud beriman dengan kitab. Maksud beriman dengan kitab-kitab bila itikad yang yakin bahawasanya segala kebenaran dan petunjuk diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ia merupakan kalam Allah dan bukan kalam yang lain daripada kalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan dia secara hakiki dan dalam bentuk yang dikehendaki. Antaranya ada yang didengar di sebalik hijab tanpa sebarang pun antara. Antaranya ada yang didengar daripada malaikat yang menjadi utusan yang diperintahkan supaya menyampaikannya kepada utusan dalam kalangan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyi bi'idnihi ma yasha. Innahu 'aliyyun hakim." Maksudnya, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, yakni dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari sebelah dinding dengan mendengar suara sahaja, atau dengan mengutuskan utusan malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaannya lagi Maha Bijaksana. Okey, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata tidak layak bagi mana-mana manusia untuk bercakap dengan Allah. Memang tak layak. Cuma di sana ada kecuali. Bukan semua orang boleh bercakap dengan Allah. Contohnya kita sendiri boleh tak? Tak boleh. Kecuali nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu melalui jalan. Jalan apa? Di sini menyebut jalan wahyu. Jalan wahyu ni di antaranya ilham ataupun mimpi. Contohnya mimpi apa dia? Yang kita selalu sebut kan? Mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak dia, Nabi Ismail. Dan Nabi SAW bermimpi akan berlakunya kemenangan, berlakunya Fatah Mekah. Yang Allah Ta'ala turunkan ayat Quran di dalam suratul Fathi, surah pembukaan. Ayat ini memberi gambaran kepada Nabi SAW bahawa selepas memerintah Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka peluang dan ruang pula untuk Nabi SAW dan para sahabat membuka kota Mekah. Sebab tu di dalam ayat ini menyebut bahawa di hujung ayat tu saya tak ingat apa dia, tapi tuan-tuan boleh baca balik sebagai gambaran akan berlakunya Fathul Makkah. Akan berlakunya Fathul Makkah. Allah Ta'ala bagi mimpi kepada Nabi. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Okey, kita tengok sekejap. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sesungguhnya telah benarlah oleh Allah Ta'ala akan rasulnya dengan mimpi yang benar. La tadkhulannal masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun.
demi sesungguhnya kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebelum ni mana boleh masuk? Kena halau dengan orang kafir. Sebab tu orang kafir menganggap mereka lebih mulia daripada Nabi dan orang beriman. Sebab mereka mengimarahkan Masjidil Haram. Muhammad dengan geng-geng dia mana mengimarahkan masjid? Kami yang mengimarahkan masjid. Kami lebih mulia daripada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Adakah kamu menganggap mengimarahkan Masjidul Haram bagi minum orang yang menunaikan haji di Mekah lebih mulia daripada orang yang beriman? Allah Ta'ala kata la yastawuna 'indallah. Kamu tak beriman walaupun kamu mengimarahkan Masjidul Haram bagi minum kepada orang menunaikan haji, tapi demo ni beriman. Sebab asas kepada semua ibadat mesti kena beriman. Kalau tidak Allah Ta'ala tak terima. Imarah masjid ke, sembahyang, puasa, zakat, haji, pahala tak dapat kecuali asasnya beriman kepada Allah. Selalu kita sebut untuk sesuatu ibadat itu diterima oleh Allah, pertamanya beriman dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang kedua kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiganya muwafaqatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan falaisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Mesti kena ikut Nabi. Amalan ibadah tak boleh lari. Mesti ikut Nabi. Salah satu daripada ibadah sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Khuzu anni manasikakum. Belajarlah daripada aku tentang ibadah haji kamu. Ibadah semua kena ikut Nabi. Jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut Nabi SAW mimpi dia masuk Masjidul Haram. Jadi mimpi Nabi adalah wahyu. Sebab itu Nabi Ibrahim dia nak sembelih anak dia sebab bermimpi. Mimpi adalah arahan. Mimpi adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kalau kita tengok di dalam Sahih Bukhari, bab kaifa bada'u wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana mulanya wahyu kepada Rasulullah. Wahyu kepada Rasulullah ni banyak. Ini sebahagian daripadanya disebut dalam ayat ini. Di antaranya malaikat Jibril menyerupai manusia pergi ke Gua Hira, peluk Nabi 3 kali. Iqra. Nabi kata wa ma'ana biqari'in. Faghattahu fa arsalahu. Dalam hadis Sahih Bukhari menyebut Nabi ni dipeluk oleh malaikat dengan begitu kuat lalu lepas 3 kali. Suruh Nabi baca. Nabi kata aku tak reti nak baca. Kita dah bahas panjang dalam isu ni. Nabi sebelum diturunkan wahyu memang dia tak boleh baca. Setelah diturunkan wahyu, Nabi boleh membaca dan boleh menulis sampai mati. Jadi ada orang duk pegang Nabi ni tak boleh menulis membaca sampai ke mati. Ada juga pendapat yang macam tu. Tetapi pendapat yang lebih kuat, Nabi setelah diturunkan wahyu dia boleh baca. Dan dia boleh menulis. Dia boleh menulis. Jadi di antara bentuk wahyunya mimpi, malaikat menjelma, lepas tu kamisli sautil jaras, dengar bunyi loceng ring. Kamisli satu, yang ketiga. Yang keempat, kamisli falaqis subhi, nampak cahaya subuh. Wahyu turun dalam keadaan macam tu. Kalau yang bunyi loceng tu wa huwa asyaddu alayya, itu sangat perik bagi aku. Bunyi loceng berdengung telinga. Bunyi loceng itu wahyu. Jadi macam-macam keadaan kafiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi. Kadang-kadang sahabat tengok pelik, tak semena-mena muka Nabi berubah dan berpeluh. Padahalnya masa tu Allah Ta'ala berturun wahyu kepada dia. Lebih-lebih lagi apabila orang kafir tanya soalan ataupun sesiapa tanya soalan, Nabi tak boleh jawab. Lepas tu Allah Ta'ala terus datang wahyu. Sebagai nak bagi jawapan kepada soalan yang berbangkit, soalan yang ditimbulkan oleh orang. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Maksudnya Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu dengan membawa perutusanku, yakni kitab Taurat, dan dengan caraku. Oleh itu terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu
dan jadikanlah dirimu dari orang-orang yang bersyukur. Okey, yang pertama istafaituka, aku pilih engkau. Maknanya jawatan Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah dan lantikan Allah. Alan nasi, daripada kalangan manusia. Banyak-banyak orang tu Allah Ta'ala pilih Nabi Musa. Banyak-banyak orang di dalam Nabi Muhammad yang baik-baik tu Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad. Sebab itu jawatan Nabi ni tak boleh petikai. Kenapa lantik Muhammad? Sebagaimana Syiah. Syiah kata sepatutnya yang jadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Malaikat Jibril silap hantar wahyu kepada Muhammad, langsung Muhammad jadi Nabi. Oh, dia ingat lagu tu ya. Dia faham macam tu, malaikat tu salah. Sedangkan segala tindakan perbuatan malaikat atas arahan dan perintah Allah Ta'ala. Tengok, dia tak faham. Dan birisalati, risalah aku wa bikalami, dengan kalam perkataan aku. Ayat ini mengisyaratkan bahawa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa AS tak sebagaimana Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Ta'ala bercakap kepada Nabi Musa secara direct, secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah bercakaplah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa dengan sebenar-benar percakapan. Kita tengok bacaan Al-Quran kan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Dan ada ayat ketika Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wala takhafa wala tahzana innani ma'akum ma asma'u wa ara. Maknanya secara direct, secara langsung, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, terus. Okey, dah di hujung ayat ini dia kata wa kum minasyakirin. Bila dah dapat kitab, maksud kamu naklah jadi orang yang bersyukur. Macam kita tadi kan dapat Quran kan, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, kena bersyukur kerana di dalamnya banyak panduan, banyak nasihat, banyak bimbingan. Okey, terus. Semua kitab membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.